jadi kecoh. Jadi orang-orang yang atas ni, yang saya perasan kat Malaysia ni, orang atas ni dia senang cerita, dia orang ni tak nak malu je. Kan, bila dia orang tak nak malu, so dia orang buat. Boycott ni nak bagi dia orang kan, rasa maknanya, malu sikit lah. Dia rasa macam kenapa ni kan. So, jadi berlaku sebab kita kata ni sebab ni sistem ni apa benda macam ni. Jadi bila dia orang rasa malu tu, dia orang akan ubah. Okey, segmen kedua, episod yang ketiga. Betul. Bagi sembang podcast kali ini, kita bawakan Al-Fadhil Awwaluddin, satu sosok terpenting lah, orang kata orang sosok utama dalam segmen penyokong bola sepak tu lah. Betul, kan? betul. Berada dalam satu kelompok yang mana satu penyokong yang cukup besar dan disegani, saya boleh cakapkan disegani di rantau Asia Tenggara ni. Orang cukup takut. Malah Europe pun kadang-kadang ada. Kalau kita tengok video-video, dia ambil contoh Ultras, of course dia akan ambil Galatasaray, Ultras Melayu pun ada. Ya, betul. Betul, kan? Betul. Tetapi itu Ultras tu bukan menunjukkan satu yang ekstrim. Dia itu adalah satu menarik juga tadi. Betul. Dia cakapkan satu pemikiran, satu luahan yang disampaikan dengan cara yang sebaik mungkin. Berbeza sebaik mungkin. Macam tu lah. Macam tu lah. Okay, so yang untuk segmen kedua ni kita perincikan sedikit lah tentang siapa dia dalam kelompok penyokong ni. Kalau kita tengokkan macam mana tengok dengan budaya penyokong tu sendiri, masih relevan? Masih relevan tak untuk kita terapkan benda tu dalam era bola sepak moden sekarang ni? Menarik juga kan, sama ada relevan atau tidak kan. Bagi saya relevan atau tidak sesuatu benda ni, dia bergantung kepada apa yang kita nak bawa. Kan, dia macam saya bagi contoh balik lah, bagi contoh muzik kan, contoh muzik rock kan, daripada tahun bila sampai ke tahun bila, dia mungkin sekarang ni masih relevan muzik rock, dia transisi dia. Tapi kenapa muzik rock tu masih relevan, mungkin disebabkan apa yang muzik tu bawa lah. Kan, apa yang muzik tu nak sampaikan. Sama juga macam contoh hip hop dan sebagainya kan. Mungkin ada certain genre yang dah tak relevan sekarang, mungkin disebabkan dengan apa yang dia nak bawa tu mungkin dah tak sesuai dengan zaman yang sekarang lah. Jadi berbalik kepada soalan tu, budaya sokongan ataupun gerakan yang diperkatakan adakah relevan atau tidak, ianya juga bergantung kepada apa yang nak dibawa dan apa yang nak diperjuangkan lah pada sekian-sekian waktu lah. Kan, mungkin 10 tahun yang lepas, 5 tahun yang lepas, perjuangannya berbeza, fasanya berbeza. Dengan mungkin yang sekarang ni, perjuangannya mungkin perlu berbeza, fasanya juga mungkin berbeza, zamannya pun berbeza kan. Jadi relevan atau tidak tu sebenarnya bergantung pada itulah. Apa yang nak dibawa, apa yang nak diperjuangkan, apa yang nak disampaikan. Kalau apa yang nak diubah ke, apa yang nak dibetulkan ke. Dan persoalan tu menjurus kepada soalan kedua saya. Okey, saya dah tahu dah tu. Dia lebih pantas. Adakah itu menjurus kepada satu tindakan yang boleh dianggap luar biasa? Ultras Melayu yang bertindak untuk memboikot. Adakah itu yang sesuai untuk dilakukan? Kita ini pasal yang boikot yang baru-baru ni lah kan. Jadi saya tak boleh nak bercakap terlanggar. Saya tak boleh nak bercakap on behalf of Ultras Melayu sebab itu kena tanya dia orang lah, kenapa keputusan itu dibuat dan sebagainya. Tapi saya bercakap atas kapasiti seorang penyokong Malaysia, dan pada pandangan saya
boikot yang baru-baru ni di pesta bola ni, saya rasa ianya bukanlah disertai sesuai, disertai lah, disertai oleh, saya rasa seluruh penyokong ataupun kita panggil masyarakat bola sepak lah di Malaysia kan, yang menyertai boikot tu. Dan saya pun, kalau diikutkan benda tu mula pun, saya rasa mulanya di internet je tu kan. Dan dia tidak saya rasa dia tidak dimulakan oleh gerakan Trans-Malaya ni. Kemudian tu baru mereka mengeluarkan kenyataan dan sebagainya yang memboikot dan sebagainya lah. Okey, kita cerita pasal boikot ni. Sebenarnya boikot ni bukan satu perkara yang baru dalam bola sepak Malaysia. Kita tak payah pergi jauh lah. Saya rasa pernah juga boikot ini berlaku pada tahun 2017 Sukan C. Pernah betul. Sukan C Final SEA Games. Atas sebabnya ialah sistem penjualan tiket yang tidak teratur dan kucak-kacir lah masa tu. Okey. Jadi ini yang kita nak kata tadi, balik pula pada yang soalan pertama tu, adakah relevan atau tidak. Jadi pada ketika itu mungkin relevan dan juga apa yang disampaikan melalui acara boikot tu jelas, nyata. Maknanya apa yang kita nak tap A, B, C, D, E. Okey, jelas. Jadi perubahan tu kita boleh nampak pada hari ini, di mana sekarang ni sistem penjualan tiket tu lebih teratur, lebih baik. Dah tak perlu nak beratur daripada 2 hari 3 hari sebelum kan. Walaupun ada di setengah-setengah tempat masih mengamalkan lagi upacara pembarisan untuk membeli tiket ni, tak apa, tapi kan, mungkin ini yang saya kata, mungkin kesesuaian pada tempat tu. Tetapi tidaklah 100% dijual secara itu. Maknanya di setengah-setengah tempat mungkin ada diberi pilihan. Kau nak beratur, kau beratur. Kau nak beli online, kau beli online. Tapi ada pula setengah tempat tak ada beratur-beratur dah, kau beli je online semua. Jadi ada pilihan kat situ. Faham. Jadi bagi saya boikot tu adalah satu benda yang perlu pada ketika itu. Kalau ni apa yang saya lihat dan apa daripada pandangan saya, perlu pada ketika itu untuk mengubah sesuatu benda. Bila mana yang kita duk bercakap, ni tak jalan. Tapi kita bagi satu impact, benda secara halus jugalah kan. Kita cakap tak diubahnya. Tapi bila kita bagi satu impact, baru nampak. Dan impact tu perlulah diberi pada ketika, yalah macam tu kita orang semua tengah bercakap final Sukan C, satu benda berlaku, dia akan jadi kecoh. Jadi kecoh. Jadi orang-orang yang atas ni, saya perasan kat Malaysia ni, orang atas ni dia senang cerita, dia orang ni tak nak malu je. Kan, bila dia orang tak nak malu, so dia orang buat. Boikot ni nak bagi dia orang kan, rasa malu sikit lah. Dia rasa macam kenapa ni kan. So, jadi berlaku sebab kita kata ni sebab ni sistem ni apa benda macam ni. Jadi bila dia orang rasa malu tu, dia orang akan ubah. Tapi dia orang tahu perlu buat perubahan. Saya rasa tahu, takkan tak tahu. Kalau tak tahu takkan duduk kat atas tu. Kan. Baik duduk kat tepi. Kat tepi join sekali. Tak payah duduk je tepi. Jangan duduk je tepi. Masuk kat situ letak je jawatan. Kalau tak tahu kan. Okey, macam yang baru-baru ni punya yang boikot ni, yang mungkin yang saya boleh faham, macam tadi Rainbow kata mengikut keadaan kan. Yang isu sekarang ni mungkin pasal isu Kim Panggon yang kata letak jawatan ke apa kan. Kita dia dah tahu dah soalan ni. Kita bercerita sebelum saya cerita kat situ, saya nak cerita pula boikot kedua. Boikot kedua saya rasa berlaku pada tahun 2019 Piala Amerin pada ketika itu. Piala Amerin betul. Piala Amerin maknanya bulan 3 masa tu. Dia bulan 3 ke bulan berapa lah. Dia FIFA window dia buatnya satu piala. Pada ketika itu dia seolah-olah masa 2018 tu kan kita pergi final Piala AFF, meriah. Sokongan ni semua banyak. Budaya sokongan, maknanya masa tu stadium penuh. Tengah-tengah hype lah orang kata bola sepak Malaysia ni.
Jadi dia seolah-olah ada pihak yang mengambil kesempatan di atas hype tu semua dengan menganjurkan satu piala Emery ni yang sebenarnya kau tak payah buat pun tak apa, sebab dia sebenarnya international window yang kau perlu buat friendly je pun. Mata FIFA yang kau akan dapat pun mata friendly je pun. Jadi kau upgrade dia sikit kan, supaya kau dapat macam ni piala kan, lepas tu kau bolehlah jual tiket tu up sikit, lepas tu kau dapat sponsor sikit dan sebagainya. Apa semua itu kan semua duit, itu kan semua income lah orang kata. Tapi benda tu bagus jika benda-benda tu semua adalah hak milik kepada pasukan, hak milik kepada pasukan lah, maknanya pasukan yang dapat benefit tu. Tapi pada ketika itu benefit yang saya ingat sekali masa tu adalah bila mana saya rasa SU ketika itu, saya rasa Stewart kot kalau tak silap, mengeluarkan satu kenyataan yang mengatakan FAM dibayar sekian-sekian amount sahaja. Faham tak? Jadi bila kita kira dengan collection dengan apa tu semua akan dia akan dapat kepada penganjur. Penganjur pada ketika itu adalah pro event kalau tak silap saya. Pro event ni yang selalu bawa perlawanan-perlawanan yang bukan yang sarkis apa tu semualah. Okey. Sarkis yang tua-tua tu kan, negara selain Arsenal lah, tolonglah. Negara tu dilawankan je dengan kelab kan. Jadi bila lawan macam tu kan, dia tak memberi manfaat kepada pasukan negara. Kadang-kadang best 11 kita tu kan best 11 kita lawan dengan ni dengan alasan nak bergesek bahu dengan pemain-pemain ni. Dia tak membawa kebaikan langsung kepada, tak perlu kepada bola sepak Malaysia, melainkan memberi kebaikan kepada poket penganjur saja. Kan kau bawa pemain-pemain luar tu datang sini, kau bayar dia. Habis tu pemain Malaysia ni yang kau hayak dia suruh main lawan tu, kau tak bayar apa pun. Itu perlawanan pertunjukan. Takkan orang tak fikir patutnya dua-dua pihak dapat bayar. Betul, sepatutnya macam tu kan. Itu bukan perlawanan persahabatan tier 1 A. Betul kan. Jadi saya rasa pada waktu itu ialah, kalau keuntungan tu tidak dapat 100% kepada, kita fahamlah ada kos penganjuran dan sebagainya, maknanya katalah keuntungan apa yang dapat, lebihan apa tu tidak memberi kebaikan kepada pasukan kebangsaan, buat apa kita nak pergi bagi duit pula dekat orang yang nak buat keuntungan atas pasukan kebangsaan kita. Betul. Jadi tak perlu. Jadi masa tu boykot tu memang kosong stadium. Betul. Kosong stadium. Sampaikan yang owner pro event tu dia datanglah jumpa saya pada lepas game yang kedua tu. Dia datang ke kedai, dia jumpa saya. Dia datang kedai dia nak jumpa, dia kata. Saya cakap datanglah, dia nak tanya kenapa. Lepas tu saya explain lah kat dia. Saya cakap if you want to make money, you make money lah. But janganlah guna saya harimau Melaya kita. Kan? Betul. Macam itulah saya cakap. Apa lepas tu? Adalah lama borak tu, lama lah borak saya explain lah kat dia kenapa apa semua kan. Dia order makan tak? Dia order makan. Okey lah, saya tak bayar. Tapi saya terangkan lah daripada pandangan saya kenapa dan sebagainya kan. Jadi somehow dia faham benda tu. Tapi saya cakap kat dia satu benda lah, ya, dia businessman. Dia businessman, saya penyokong. Jadi kita ni tak mungkin ada satu pandangan yang sama. Sebab you want to make money. Saya punya pride, saya punya passion dekat saya punya pasukan. So dekat situ dia tak gel, saya cakap. Tu saya cakap kat dia, if you want to make money, you make money lah. Tapi jangan gunakan pride saya ni. Betul. Kan, you nak bawa beribu-ribu tim Eropah datang sini main, you main lah. Tapi jangan lawankan dengan pasukan kebangsaan saya. Itu pegang dia kan. Tak ada lah. Kan, so dia cakap itulah. So dia kata tak apalah, dia kata I don't want to make business in Malaysia again lah. Kan, tu saya cakap kat dia sampai jatuh saya cakap kat dia tak apa, itu terpulang pada awal lah kan. Itu decision awak, saya cakap macam tu lah. Jadi daripada boykot tu semua, maka kita dapat sampaikan satu mesej, ialah untuk kau buatlah satu persahabatan, ataupun kau aturkan satu persahabatan yang baik-baik lah untuk pasukan kebangsaan ni, supaya kita mendapat manfaat daripada tu, ialah dengan naik ranking ni kan semua bagus.
bila betul, kita nak masuk kelayakan dan sebenarnya kita akan duduk di certain pot yang memberi kelebihan-kelebihan kepada kita. Jadi dekat situ jelas boikot tu. Apa yang kita nak dan sebagainya. Okey, kita sampai kepada boikot yang terkini ni. Boikot yang terkini dia agak unik sikit lah kan. Dia agak unik sikit. Betul dia. Unik. Betul unik. Dia agak unik sikit. Dia jelas tak jelas, nyata tak nyata. Rasanya benda tu dalam tier 1 kan. Ikut syarat lepas. Tapi asal boikot tu? Tak nyata tak nyata kan. Sebab tidak ada satu penjelasan yang jelas daripada mana-mana apa? Mana-mana lah sesiapa dan dalam sebagainya yang menyertai acara boikot ni kan. Kita pun sendiri agaknya yang menyertai itu semua pun ialah aku boikot sebab apa? Adakah sebab emosi? Ataupun sebab ada sebab-sebab jelas kan? Ni kalau kita baca daripada apa ni, netizen punya netizen pula, daripada media sosial dan sebagainya lah, pandangan-pandangan orang dan sebagainya kan. Ada yang saya rasa okey, ada yang saya rasa macam tak berapa jelas kan. Tapi itu pandangan semua memang pandangan orang lah kan. Jadi kalau bagi saya pula untuk yang ketiga tu, yang terbaru ni, saya melihat boikot tu pula adalah salah satu cara, mungkin salah satu cara untuk kita memberitahu kepada penguasa-penguasa yang memegang tampuk pemerintahan untuk bola sepak di Malaysia ni. Penguasa-penguasa lah yang narik kata ganti nama tu. Mungkin di FM dan sebagainya, yang menganjurkan liga ke, yang memegang tanggungjawab untuk pasukan kebangsaan dan bola sepak Malaysia secara keseluruhannya, mungkin satu mesej untuk mengatakan yang kita penyokong ni ada satu kuasa yang mana kita sampaikan kuasa tu melalui boikot tu. Maknanya kau betulkanlah sikit-sikit bola sepak ni kan, janganlah melalut sangat kan. Sebab nanti bila dah terlalu melalut, mungkin akan datang satu rasa, orang mungkin rasa bosan ke apa ke, nanti dia jadi dah ke belakang balik tau. Jadi mungkin itu antara mesej yang nak disampaikan. Tapi ada juga yang saya baca dia kata untuk reset bola sepak Malaysia. Jadi bila saya baca reset bola sepak Malaysia ni pula, saya rasa macam benda ni tak jelas. Apa yang kita nak reset tu kan? Reset ni selalunya kita cakap reset ni ialah kalau kita main game tu, kita reset ni maknanya kita balik kosong balik, overhaul terus kosong balik. Jadi bagi pandangan saya pula, kalau kita nak reset ni maknanya kita kena kosong balik semua. Maknanya contohlah kita ambil kan, katalah kelab ni dah bina, yang ada kelab yang tak ada, contohlah ada kelab yang tak ada pusat latihan dan sebagainya, ada kelab yang dah ada padang latihan, ada pusat latihan dan sebagainya. Kalau kita nak reset tu semua, adakah bermakna kelab tu semua kena jual semua pusat latihan dia? Maknanya kita mula kosong dekat padang awam, kita start balik training kat padang awam, tukar baju training dalam kereta, ke macam mana? Jadi dekat ni yang saya cakap ni tak jelas. Ataupun reset dia apa? Nak reset gaji ke? Maknanya gaji ni semua reset, semua gaji kosong. Okey, kita susun balik gaji. Okey, semua boleh dapat 3,000 je ke? Contoh kan, sebab alasan dia ada yang cakap gaji mahal dan sebagainya. Jadi datang pula argument saya kat situ, kalau kita reset gaji sekalipun, katalah dia isu dia sekarang ni orang tak bayar gaji. Jadi gaji tinggi ke gaji rendah, kalau orang tak nak bayar gaji, dia tak bayar juga gaji. Betul. Wah Imak, kalau kau turunkan gaji tu sampai ke 3,000 pun, kalau pasukan tu dia kata dia tak nak bayar, dia tak bayar juga walaupun gaji itu 3,000 je. Kan? Jadi ini yang saya cakap tak jelas. Jadi apa isu gaji ni apa? Adakah isu perbelanjaan yang melebihi daripada pendapatan, ataupun isu mismanagement ke, ataupun isunya tak mungkin mungkin isunya apa? Isunya tak dapat penajaan yang cukup ke, ataupun isunya MFL tidak mengagihkan
apa panggil tu, hak penyiaran dengan adil ke? Jadi apa isu dia? Jadi ni saya cakap uniknya boykot yang kali ni ialah isu-isunya tak jelas. Merata. Merata je isu dia kan. Orang buat pemahaman ni, seorang ni buat seorang ada pemahaman yang begini, seorang ada pemahaman begini, seorang yang ada pemahaman begini, jadi tak jelas. Even kalau kita cakap riset bola sepak Malaysia tu pun tak jelas apa yang nak dirisetkan. Okey Fad, saya nak tanya, adakah boykot ni akan perlu ke diteruskan sehingga ke AFF Cup ke macam mana? Ni soalan ni pun baik ni soalan ni kan. Jadi ialah ni yang saya cakap, bila satu boleh je lawyer. Bila satu perkara ini yang kita berbalik pada soalan Mike yang pertama tadi, relevan atau tidak, inilah dia. Jadi relevan atau tidak boykot ni? Bila sesuatu perkara yang dibuat dengan tidak ada satu ketetapan yang jelas, mungkin ianya akan lebih dipengaruhi oleh emosi. Kan mungkin emosi, mungkin tengah marah ke apa masa tu ke apa kan, kita ni je. Jadi bila tengah marah, mungkin tak ada satu kejelasan dalam fikiran dan sebagainya, kita boykot. Jadi yang lain pun ikut tanpa ada satu kejelasan. Jadi selepas pesta bola itu diboykot, kita ada game away di India, game away, dan kemudian ni pun akan ada game away, dan kemudian baru akan ada Piala AFF dan sebagainya. Jadi persoalan tu pun saya pun sebenarnya bertanya juga kan, macam mana ni AFF ni, adakah kita semua ni masih akan boykot? Sebab isunya, kalau kata kita nak reset bola sepak, terbawa-bawa dan yang boykot sebelum ni lah, isu yang katalah dibangkitkan masih tidak diselesaikan. Belum selesai. Masih tak diselesaikan berbanding dengan isu yang kita cerita tadi. Sebab tu saya nak cerita tadi boykot, yang dua boykot ni. Yang boykot pasal tiket ni, selesai tak isu dia? Selesai. Settle, betul. Yang boykot yang kedua ni pasal ni settle. So selesai lah. Jadi isu yang itu jaga, benda ni unik sikit. Boykot yang ni unik sikit. Jadi dia selesai pun tidak selesai pun tidak ke macam mana? Kita akan ulas lagi. Dia gantung tak bertali je dia. Betul. Hanging kat situ kan. Segmen kedua ni agak dah makin meningkat lah momentum. Ya, betul. Tapi kita rehat dulu. Kita redakan ni, air kosong pun dah makin kurang ni. So kita akan kembali rehat sekejap je. Kita akan jumpa dalam segmen ketiga sebentar lagi dalam Sembang Podcast.